ulama, tuan-tuan guru, ustaz ataupun ustazah yang hadir pada malam ini, mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini, sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya. Yang kita kasihi ayah-ayah, ibu-ibu, pemuda-pemudi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita sambung muka surat 8, Jawi. Pengertian akal. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, pengertian akal. Akal adalah akal itu satu sifat yang dijadikan Tuhan pada manusia, sehingga dengan dia terbeza manusia daripada hayawan, dan maka dengan dialah boleh menerima ilmu nazariah, pengetahuan yang berkehendakkan fikir, dan boleh mentadbirkan segala-segala pekerjaan dengan fikiran yang halus-halus dan yang sulit-sulit, dan daripadanya tempat terbit dan terpancarnya berbagai-bagai manfaat dan kebahagiaan bagi manusia. Tetapi kiranya akal itu bersendirian, maka tidak akan dapat akal sejahtera, akal waras dan akal sihat, melainkan berpandu kepada undang-undang syarak. Demikian juga undang-undang syarak tidak boleh berjalan mengikut yang dikehendaki, melainkan berhajat kepada akal. Walhasil antara keduanya itu berlaziman dan berhajat antara satu dengan yang lain. Akal berhajat kepada syarak dan syarak berhajat kepada akal. Baik. Hari ini kita belajar berkenaan dengan akal. Kata Al-Imam Haramain, siapa yang tak faham ataupun tak mengaji berkenaan dengan hukum akal, bermakna orang itu tidak ada akal. Tak ada akal artinya majnun. Gila. Okey. Baik. Kitab Jawi Lama muka surat 8 atas sekali. Pengertian akal. Tadi kita baca sebentar lalu, kali ini kita baca dengan syarah. Adalah akal itu satu sifat. Okey, pertama sekali kita nak kena faham dulu, akal ni makhluk yang dicipta oleh Allah. Okey, perbahasan tentang akal ni terlampau dalam, sehingga kan berlaku khilaf di kalangan ulama. Ada pendapat yang mengatakan akal itulah benda yang sama dengan nafsu dan hati dan juga ruh. Semua sama. Ruh pun dia, akal pun dia, nafsu pun dia, hati pun dia. Cuma yang membezakan fungsinya masing-masing. Iaitu kalau namanya hati berbolak-balik. Sebab tu kadang kita ikut hati ni, kadang-kadang nak datang surau, kadang-kadang tak datang, dia bolak-balik. Kejap macam ni, kejap macam ni, itu hati. Kalau akal, dia dengan fikir, dia tahu mana yang baik, mana yang tak baik. Itu dengan akal. Kalau dengan nafsu, dia nak pergi yang jahat-jahat. Innan nafsa la ammaratu bisu, sesungguhnya nafsu itu mengheret kamu kepada kejahatan. Kan? Itu bahagian nafsu. Bahagian ruh, bahagian yang hidup, menghidupkan jasad kita ni. Baik, itu satu pandangan. Ada pandangan yang lain juga, kata ulama, setiapnya itu lain-lain. Akal tu lain, roh tu lain, hati tu lain, semua lain-lain. Apapun hakikat sebenar, wallahu a'lam, hanya Allah sahaja yang tahu. Malah Nabi kita sendiri pun apabila ditanya oleh sahabat tentang apa itu roh, kata Nabi, roh itu rahsia Tuhanku. Sebab apa? Sebab kita tak tahu. Siapa sini pernah tengok roh dia sendiri? Kalau dia pernah tengok, bermakna dia sudah berada di alam roh. Alam roh artinya alam arwah.
Meninggal dah. Itu kita panggil arwah. Tu tahu tak sebab apa panggil arwah? Arwah tu jamak bagi roh. Kalau seorang dipanggil roh. Tapi kalau ruh tu banyak ruh, banyak ruh, itu dipanggil arwah. Sebab tu disebut tahlil arwah. Tahlil untuk ruh yang mana? Ruh yang dah meninggalkan kita. Begitu. Okey. Jadi kita pun nak tahulah hakikat sebenar. Apa yang kata perbezaan pandangan ulama tu berdasarkan ilmu masing-masing. Mereka memberi pandangan. Apa-apa pun terserah kepada Allah lah. Kita tak tahu. Tak apa. Yang penting kita nak faham dia, bagaimana kita nak menggunakan dia. Jadi akal ni adalah satu makhluk yang Allah cipta untuk manusia. Kan? Akal Allah cipta untuk kita. Dan juga dikatakan akal ni adalah senjata kepada kita. Okey, senjata. Sebab itu beza orang beriman dengan orang kafir. Sebab tu selayaknya hanya orang beriman yang layak menjadi pemimpin. Orang kafir tak layak. Sebab apa? Sebab orang beriman dia ada dua senjata, tapi orang kafir hanya ada satu senjata sahaja. Dalam kehidupan dia tu, yang dia boleh guna pakai. Kalau orang kafir dia ada apa? Satu senjata tu akal. Dia hanya ada akal. Yang membezakan dengan kita orang beriman ada dua senjata. Satu akal, satu lagi ad-du'a silahul mu'min. Doa itu senjata orang beriman. Kita ada doa. Maksud doa ni tawakalnya kita kepada Allah. Berhajatnya kita kepada Allah. Tapi kalau orang kafir dia ada berhajat kepada Allah. Dia buat sesuatu pakai akal lah. Ikut akal dia. Kan? Tapi kita buat sesuatu, akal kita guna juga, tapi dalam masa yang sama kita berharap kepada Allah, meminta kepada Allah. Contoh, kan, kita berniaga, kita pakai akal juga, fikir tempat yang strategik, produk nak jual apa, harga berapa, semua kita pakai akal. Bisnes kita tu. Tapi bila kita dah rancang semua plan dia tu, bila kita dah buat, maka kita berdoa pada Allah, ya Allah, aku dah usaha dan ikhtiar, selebihnya engkau lah yang menentukan perniagaanku ini untung ke tak untung, aku terserah padamu. Tu beza. Kalau orang kafir ada doa begitu pada Allah, dia fikir akal lah. Kalau dia ni pun dia buat benda yang batil lah, kepercayaan kepada Tuhan yang tidak sebenarnya, kepada tokongnya. Ayah kata, kasih untung lah kata. Betul. Saya dulu kerja dengan orang Cina, bos saya tu. Jadi bila tahun baru Cina, kan, dia cuti dah habis dah, masuk kerja tu berasap habis pejabat. Dia pergi bakar dia punya tu, kan. Satu hal dah, tak apalah nak macam mana, kan. Lepas tu dia tampal tulisan Cina dekat pintu bos. Pintu bos dia tampal satu tulisan Cina. Satu lagi dia tampal dekat pintu bilik air. Kita mana reti tulisan Cina. Saya pun tanya dia, itu apa? Itu tulisan satu tampal sana, satu tampal sana. Saya tanya kawan saya itu Cina. Dia kata itu dekat bos, itu tulisan, itu maknanya sungai. Apa sah sungai? Itu dekat bos, itu tulisan, itu maknanya sungai. Apa sah sungai? Jahat punya Tuhan. Jahat punya Tuhan pun ada jahat. Ada. Dia kata itu Tuhan kasih keluar duit. Sebab tu dia duduk dekat tandas, dia kata. Bagi keluar. Yang tu bagi masuk, itu bagi keluar. Dia kata itu Tuhan sama itu Tuhan suka gaduh. Tuhan pun gaduh. Ada benda tak masuk akal. Itu kata benda batil. Itu sebab apa? Sebab dia fikir ikut logik dia, ya. Dia ingat Tuhan tu macam
makhluk juga. Ada jahat, ada baik, ada berlawan. Pelik sungguh. Tu kata. Tapi kita ada berpandukan syarak. Akal pakai juga, tapi berpandukan bersama dengannya syarak. Okey. Baik. Jadi akal itu adalah ciptaan Allah, satu makhluk yang Allah berikan kepada kita. Dan akal itu adalah sejenis sifat, kata setengah ulama begitu. Adalah akal itu satu sifat. Apa makna sifat? Apa makna sifat? Makna sifat, kita tak boleh nak pegang dia, tapi kita boleh merasai dia. Itu sifat. Berbeza dengan zat. Kalau zat, sesuatu benda yang boleh kita pegang. Macam botol air ni. Ini zat botol air. Kita boleh pegang botol air ni, kan? Ada pun sifatnya kita tak boleh nak pegang. Okey. Okey. Contoh, ada pun sifatnya kita tak boleh nak pegang. Okey. Contoh, keras tu kita boleh pegang tak? Boleh pegang. Saya tengah pegang keras. Mana pegang keras? Pegang cawan yang keras. Yang tu merujuk kepada sifat. Mana boleh pegang keras? Boleh pegang keras. Boleh pegang keras. Pegang lembik. Mana boleh pegang lembik? Pegang sesuatu benda yang lembik boleh lah. Benda tu zatnya. Lembik, keras, itu semua boleh pegang keras. Pegang lembik, mana boleh pegang lembik? Pegang sesuatu benda yang lembik boleh lah. Benda tu zatnya. Lembik, keras, itu semua boleh pegang keras. Pegang lembik, mana boleh pegang lembik? Pegang sesuatu benda yang lembik boleh lah. Benda tu zatnya. Lembik, keras, itu semua. Warna koko tu boleh pegang? Pegang koko boleh? Mana boleh? Yang kita pegang baju yang berwarna koko. Betul tak? Sebab tu kalau orang nak minta apa-apa, dia tak sebut sifat, dia sebut zat dulu, lepas tu baru merujuk kepada sifat. Dia nak pergi masjid, dia suruh bini dia, Jah, ambil jubah aku Jah, nak pergi masjid ni, kata. Jubah tu zat, tapi jubah ada banyak. Nak merujuk jubah yang mana? Maka ditanya, jubah yang mana? Satu, jubah yang putih itulah. Putih tu sifat, baru dikhususkan. Sifat tu dikhususkan. Oh, jubah putih. Tapi kalau terus dia kata sifat, boleh tak? Jah, ambil putih ambil putih. Kebetulan jiran sebelah janda nama putih. Dia baling dengan periuk nasi, putih, kena benjol kepala. Mana ada orang terus sebut sifat. Orang sebut zat dulu, baru pergi kepada sifat. Boleh. Lepas tu bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah zat, sifatnya Ar-Rahman Ar-Rahim, pemurah dan penyayang. Sebab tu ada yang kat situ. Dengan nama Allah yang mana? Yang pemurah dan yang penyayang. Yang maha pemurah lagi maha penyayang. Kan? Boleh? Okey? Tu sikit lah. Jadi nak faham kat sini apa maksud dia? Adalah akal itu satu sifat. Jadi bila Tok Syekh kata satu sifat, maksud apa dia? Maksudnya akal ni boleh pegang tak? Akal boleh pegang tak? Tak boleh. Sebab akal bukan zat, tapi akal tu sifat. Okey, ingat. Yang boleh dipegang zat, yang boleh dirasai sifat. Lagi contoh lagi lah, kan? Gula, tahu gula?
Gula, petak tu, kalau kita zoom dia, nampak petak dia tu. Jadi yang kita pegang tu zat gula. Sifat dia apa? Manis. Mana tahu sifat dia manis? Terkena kencing manis. Contoh kan, rasalah kita masuk dalam mulut, rasa manis. Tapi manis tu boleh pegang tak? Mana boleh pegang manis? Kita mau pegang gula, manis, manis. Bengong ke apa? Mana boleh pegang macam tu manis? Dia masuk mulut baru rasa manis. Jadi maknanya manis tu dia tak boleh nak dipegang, tapi dia boleh dirasai dengan panca indera. Macam warna tadi boleh dirasai dengan panca indera dengan melihat. Kita memegang dia, kita rasa lembut. Panca indera dengan menjabat, mensentuh, jadi terasa lembut. Manis dapat dirasai dengan panca indera, lidah ni, merasai, rasa. Jadi itulah sifat. Okey, itulah sifat. Jadi sama juga dengan akal. Akal di sini bukan zatnya, tapi akal itu adalah sifat. Yang maksudnya akal tu kita tak nampak, kita tak boleh nak pegang dia, tapi kita boleh merasai dia. Merasai macam mana? Merasai bezanya ada akal dengan tak ada akal. Betul tak? Manusia ada akal. Lembu ada akal tak? Lembu tak ada akal. Tapi kalau otak, manusia ada otak, lembu ada ke otak? Jadi kalau orang selalu yang orang marah tu, "Oi, tak ada otak ke?" Tak betul tu. Otak dia ada, kalau tak ada meninggal lama dah dia. Yang tak ada akal. "Oi, tak ada akal ke?" Betul. Kan dia main masuk je lorong, marah dia, "Oi, tak ada otak ke?" Apalah tak ada otak, adalah otak dia. Yang tak ada akalnya. Sebab dia tak mikir. Tu. Kan? Sebab apa? Sebab manusia pun ada otak, lembu pun ada otak. Tapi membezakan kita dengan binatang, manusia ada akal, binatang tak ada akal. Jadi apa beza? Kalau otak ialah zat. Otak bukan sifat, otak zat. Sebab apa? Sebab kalau kita belah kepala ni, kita boleh pegang otak tu. Nampak sungguh otak tu organ, kan? Tapi sifat akal. Akal tu sifat. Satu benda yang kita tak nampak. Sama juga hati. Hati ni perasaan. Kan? Dia adalah sejenis sifat, bukan zat. Kalau kita belah dada, mana ada hati? Kalau yang hati organ tu adalah, tak hati perasaan tu mana? Saya marah ni, dia kata. Mana marah tu? Aku tengah marah ni, tak tunjuk buat keluar marah tu. Mana boleh? Kan? Kawan tu bagi penampung biji, tu marah kata. Marah tu sifat. Akal tu sifat sama. Itu yang membezakan dia. Okey, boleh. Jadi dia boleh dirasai. Rasai macam mana? Dengan kita melihat perbezaan binatang dan juga manusia. Manusia bila ada akal, dia akan memikir benda yang mana yang baik, mana tak baik. Lembu tak ada akal, dia tak erti nak beza mana baik, mana tak baik. Bukti dia tak erti beza mana baik, mana tak baik. Apa lembu buat? Apa bukti lembu tu tak ada akal? Cuba jawab. Apa bukti lembu tak ada akal? Kan kita ada akal, jawablah. Kalau lembu jawab lagi bukti lembu tak ada akal, dia tak pakai seluar. Betul tak? Dia tak pakai baju, dia tak pakai spender, kontang-kanting bogel gitu. Dia tak ada rasa malu. Padahal kan dia bogel tu, ganting jalan, buat tak kisah je. Cuma kalau ada manusia macam tu, kalau manusia jalan bogel, kita panggil dia apa? Waras ke gila? Gila lah. Kalau orang waras akan buat begitu, betul? Orang yang ada akal takkan buat begitu. Begitulah binatang. Binatang tak ada akal, dia tak usah marah dah dia. Dah memang dia tak ada akal. Tapi walau dia tak ada akal, dia tidak derhaka pada Allah. Pernah lembu derhaka pada Allah? Apa bukti lembu tak pernah derhaka pada Allah? Buktinya masa nak sembelih, kita sebut nama Allah, Allahu Akbar, Allah, kan? Dia senyap. Cuma ambil tokel lembu. Belum letak barang, baru baring kan je, gelupa tu. Tu contoh saja je. Tak nak ceritanya, kan?
Binatang ni yang kata tak pernah derhaka pada Allah, si lembu ni tadi ni, dia tak pernah komplain apa yang Allah telah tetapkan ke atas dia. Sejak zaman Nabi Adam sampailah sekarang, lembu makan apa? Rumput. Dulu, kini dan selamanya. Pernah tak lembu komplain? Asyik-asyik rumput, kata. Bagi pizza sekali, nasi goreng ke, ada tu rumput tu dia makan. Rumput tu dia makan dulu, kini bukan 7 keturunan lah, semua keturunan dia makan rumput tu. Cuma kita lah duk bagi benda-benda lain ke apa, itu memang kita yang buat dia. Tapi kalau ikut habitat semula jadi dia, memang dia makan rumput, kan? Tapi kita ni tu Allah suruh renung. Kita ni makan macam-macam makan. Kalau lembu makan satu benda tu je pun taat perintah Allah dah, tak pernah derhaka. Yang kita ni Allah bagi makan, yang terbang di langit pun makan, yang menjala di darat pun makan, yang nyelam dalam air pun makan. Dalam makan banyak tu pun lawan Allah lagi. Dah mana baik? Kan? Kita ke lembu? Dia jawab lembu. Tak apalah, kita cuba untuk jadi baik, lebih baik daripada lembu. Itu banyaklah kalau kita baca kitab-kitab tasawuf kan. Ali Sufi kata, kamu tengok anjing, kata. Lagilah dia tengok anjing. Kadang-kadang kita ni sedar tak sedar lebih hina daripada anjing. Malah anjing tu pula jadi lebih mulia daripada kita, kan? Anjing kadang-kadang orang maki dia, pada dia tak buat salah, dia jalan je depan rumah kita, kita ambil matuk balik. Kawan tu kata, aku jalan je, kata. Tapi dia terima diri dia, kan? Dia makan kat mana? Jarang orang bagi makan anjing, melainkan orang bukan Islam lah, kan? Kalau kucing kita cicik gitu, anjing dia halaunya. Dah dia ambil kat mana makanan, dia tong sampah. Dia sedar diri dia, tak apalah, orang tak suka aku duduk tong sampah ni, tak apa, aku makan sampah, kata. Nampak? Tu anjing, kan? Tu kadang ulama suruh kita perhati, bukan nak suruh kita jadi seperti anjing, tapi tengok makhluk Allah cipta ni semua ada hikmah, supaya kita perhati tengok. Paling-paling tidak, sekurang-kurangnya bila kita tengok semua makhluk ni, timbullah rasa syukur, aku dicipta Allah menjadi manusia. Walaupun rupaku mungkinlah tak handsome tara mana, tak cantik tara mana, hidung kemek, kan? Mata besar terbeliak gitu, telinga capang macam piring astro, kan? Gigi bukan jongang, bukan ke depan, ke dalam lah tu, kan? Tak apalah, walaupun macam mana rupa, tapi manusia. Dia tengok tu binatang. Kalau Allah jadikan kita binatang macam tu. Jadi itu rasa syukur. Dan Allah bekalkan kepada manusia itu satu nikmat, itu namanya nikmat akal. Jadi gunalah akal tu sebaik-baiknya. Jangan disalahgunakan. Okey? Jadi sebab tu kata ulama, akal ni senjata. Umpama senjata apa yang kita nak faham? Macam pedang. Contoh kita ada pedang. Pedang ni sifat dia apa? Tajam. Akal pun begitu. Lagi-lagi orang yang cerdik, akalnya tajam. Belajar sikit je faham, ataupun dia tajam, macam mana dia tahu formula macam mana nak buat, kan? Itu akal yang tajam. Tapi kalau ibarat macam pedang yang tajam tadi, kalau tak pandai cara guna dia, silat hari bulan, bukan mencantas musuh, tangan sendiri dipotongnya. Betul? Kita main pedang tapi tak pandai cara main, kan? Mesak kena sendiri, menikam diri sendiri. Begitulah juga akal. Kalau akal ni tak dipandu dengan agama, tak dipandu dengan Quran hadis, maka akal tu akan memusnahkan dirinya sendiri. Macam yang ada hari ni, bijak pandai tak yang ada hari ni? Bijak, mengaji sampai PhD, kan? Macam-macam, hebat-hebat profesor, doktor nu yang sampai luar negara, kan? Hebat-hebat pandai. Tapi bila tak ada sandaran agama, tak ada belajar agama, apa jadi? Tengok macam mana kehidupan. Sampai-sampai ada yang berfikir begini. Ada orang dia fikir, dia kata
rasanya kita memang patut buat pusat pelacuran. Sebab pakai akal. Sebab apa? Kita tanya apa hujah? Yalah, sebab kadang-kadang sekarang dunia ni antarabangsa. Orang bekerja bukan lagi setempat, tapi dalam dunia ni worldwide. Ada orang pergi negara ni, pergi negara ni dengan sebab urusan kerja. Contohlah orang Amerika, dia ada urusan kerjanya di negara kita Malaysia. Jadi bila dia sampai di Malaysia, anak bini dia semua dia tinggal kat sana, kat Amerika. Kena pula outstation tu, kerja tu, overseas tu, ambil masa lama. Katalah sampai sebulan, kata contoh, kena duduk situ sebab ada projek nak kena selesaikan. Jadi bila duduk sebulan tu, takkan tak ada nafsu dia. Jadi bila ada nafsu, dia nak lepaskan nafsu dia kat mana? Jadi untuk mengelakkan berlakunya kes rogol, takut nanti dia main ambil siapa-siapa, dia pergi rogol sebab nak lepaskan nafsu dia, maka kita sediakan tempat untuk dia melepaskan nafsu dia. Maka kita tubuhkanlah pusat pelacuran. Tu pakai akal, kepala otak berjambul. Itulah sebab kalau pakai akal semata-mata, nampak logik tak? Nampak logik? Betul juga kata. Tapi sebab tu pentingnya akal mesti dipandu dengan syarak. Walaupun nampak macam logik, tapi syarak kata apa? Boleh tak boleh? Syarak kata tak boleh. Walaupun akal nampak bijak, bila syarak kata tak boleh, maka nak ikut akal, ikut syarak. Ikut syarak. Sama macam saya umpamakan tadi pedang. Dia bergaduh dengan kawan dia. Gaduh benda hal kecil je, pasal parking motor je. Dia biasa parking situ, tiba-tiba kawan tu ambil parking dia. Dia keluar pedang. Pakai akal kata, kawan ni aku cantah juga dengan pedang aku, kata. Sebab umpama tadilah pedang tu macam akal, senjata. Boleh tak dengan tajamnya tu mencantah orang? Tapi bila ada sandaran agama, agama pesan kat dia, tak boleh bunuh kawan sendiri. Takkan hal kecil ni sampai nak bunuh. Maka terbatas. Itu penting. Sebab tu, itu maksud kalau memakai akal semata-mata, punah. Dunia ni habis punah. Sebab tu kalau tak ada agama atas muka bumi ni, hancur lama dah bumi ni. Tak ada undang-undang. Agama ni undang-undang lah. Syarak tu undang-undang. Apa boleh buat, apa tak boleh buat, apa halal, apa haram. Cuma bayangkan kalau tak ada halal haram, ikut kepala otak masing-masing, ikut akal masing-masing. Sukati saya nak pakai apa pun, nak bogel ke, nak apa ke, sukati saya. Kalau hidup tak ada panduan syarak, ikut suka nak buat, jadi macam mana dunia? Celaru, habis. Habis seperti mana zaman jahiliah. Orang Arab jahiliah dulu berselisih bahu pun sampai berperang. Selisih bahu, gaduh terus sampai bunuh-membunuh. Tu sebab jahil. Sebab tak dipandu dengan syarak. Sebab zaman tu Nabi tak ada. Tengok, sebab tu jadi juhala habis semua. Macam ni lah. Bila kita ni semakin jauh dengan baginda Nabi, maka juhala berleluasa. Jahil lah dia ni. Habis orang jahil, ikut suka dia. Nak marah, nak mengamuk ke, nak apa ke. Betul hari ni kita tengok berita, takut nak dengar pun. Berita hari ni menggila. Satu persatu kes bunuh. Boleh kata tiap-tiap minggu ada kes bunuh. Kes bunuh, kes buang bayi tak payah cakap dah. Hari tu ada di sini kan. Di mana dekat Trafilat Simpang sana tu. Orang jumpa bungkusan ada baby. Bukan jauh dengan tempat kita. Kan? Kes bunuh, kes orang buang bayi lah, kes rogol, kes zina. Malah tercatat dalam statistik, ada kawan saya bagi tahu, kata satu hari ni dia kata hampir 5 ke 6 kes zina, kes kes rogol, kes zina berlaku satu hari seluruh dunia. Tak berhenti-henti, pom. Bukan seluruh negara kita Malaysia. Itu baru negara kita, belum dunia lagi lah. Tak tahulah nak kata. Kalau Amerika lagi dahsyat. Amerika, perempuan dia kalau sudah mencecah umur 18 tahun tapi masih lagi dara, itu satu aib. Kalau perempuan dia dah 18 tahun tapi masih dara lagi, istilahnya virgin. Kalau masih virgin lagi, akan dihina, akan diejek oleh kawan-kawan. Maka nak tak nak dia kena pecahkan dara dia bila dah mencecah umur 18 tahun.
Padahal tak kahwin lagi. Dan benda tu dah jadi satu budaya dan satu adat di negara sana. Bola tak pelik negara kafir. Tapi jangan kita sonok, budaya tu dah mula menyinggah kepada negara-negara Islam hari ni. Ada. Akhirnya nanti kalau kita tak bendung agama ni betul-betul, apa akan jadi pada umat hari ni? Macam tu lah. Jadi macam tu. Hari ni kita tiru pakaian barat, pakaian Amerika. Lama-lama bukan tiru pakaiannya, tiru dengan perangai sekali. Perangai pun dah tiru dah ni. Duk konsert tu berjoget lompat-lompat je ni. Kita tengok pun mengah tau. Dia kata dia ni tak penat ke? Duk lompat tu dah. Kita tengok pun rasa mengah. Untuk lompat-lompat. Oh Allah. Saya bukan nak bela siapa-siapa ataupun nak bela JSB ke, tidak. Tapi itulah puak-puak Wahabi ni naikkan video JSB berzikir, geng JSB ni berzikir, zikir goyang kepala, kan? Orang kata ni apa ni, ajaran pelik. Ajaran pelik apa yang berjoget konsert tu, hang tak kata pelik pun. Kawan tu hangguk-hangguk pun sebut nama Allah lagi. Hangguk sebut nama siapa? Kita nampak ni dia sesat, yang tu tak sesat. Konsert tu tak sesat, maksiat tu tak sesat. Siap diluluskan lagi oleh pemimpin. Tak sesat pemimpin macam tu. Ada? Ada. Ustaz marah ke? Tak marah. Cuma lapar. Dia dah lah kadang. Bahagian agama cepat sangat nak diburuk-burukkan kaitan dengan Islam. Kalau betul mereka salah dari sudut akidah, okey, selesaikan masalah akidah dia. Kan? Yang kaki maksiat apa semua tu, kenapa dibiarkan juga? Ada. Gitu. Boleh. Jadi adalah akal itu satu sifat yang dijadikan Tuhan. Allah cipta dia. Maknanya bila dijadikan Tuhan, maknanya ianya makhluk. Makhluk yang dicipta Allah, Allah letak kat kita akal tu. Dan dia adalah sifat pada manusia. Allah letak pada manusia, pada kita lah. Sehingga tu maksudnya maka terjadilah akal itu dengan dia terbeza manusia daripada haiwan. Sehingga kan Allah jadikan akal tu pada kita manusia supaya dapat dibezakan antara kita manusia dengan haiwan, dengan binatang. Kerana apa? Kerana binatang tak ada akal, kita ada akal. Jadi guna akal kita dengan betul. Kalau kita pun tak guna akal, bermakna kita dengan binatang 2 kali 5 sama. Kan? Tak ada akal, tak ada otak. Binatang dia kalau dia minat lembu jantan, dia minat kat lembu betina, dia pergi jumpa Tok Kadi dulu tak? Tak ada. Dia buat apa? Dia bantai terus, kan? Kat situ terus dia pergi bantai, depan orang lah. Jadi kalau ada manusia nak berzina, tak ikut cara halal yang betul, tak ada dengan Tok Kadi, tak ada akad nikah, main hantam saja, sama tak perangai dengan lembu? Sama. Jadi tukar nama, tak payah buh nama orang, buh nama lembu kat dia. Jangan tidur kat rumah dah, tidur di kandang lembu. Tapi itulah saya cakap, walaupun lembu-lembu pun dia tetap taat kepada perintah Allah. Dia cuma tak ada akal saja. Jadi kita yang ada akal, janganlah berperangai macam binatang yang tak ada akal. Nah tu. Gitu. Maka dengan dialah mana? Dialah akal itu. Maka dengan akal itulah boleh menerima ilmu nazariyah. Apa tu ilmu nazariyah? Okey, gini pula. Kalau kita mengaji dalam kitab Usul Tauhid, dia ada bahas bab ni. Kat sini dia ringkaskan. Jadi sebab tu kita yang membaca ni kena tolong huraikan. Sebab tu kalau kitab kita baca sendiri, mana kita nak faham? Bila tak faham, buat faham sendiri pula tu. Itu jadi masalah. Okey, baik. Dalam masalah hukum ada terbahagi 2. Satu namanya hukum nazari, satu lagi namanya hukum daruri. Begitu juga di sini disebut dengan nama ilmu. Ada di sana ilmu nazariyah, ada di sana juga namanya ilmu daruriyah. Apa beza nazariyah dan daruriyah? Okey. Saya cerita darur dulu. Daruriyah. Daruriyah ni dekat kitab dia tak tulis.
Tapi saya ceritakan dia punya kata lawan dia atau pasangan dia. Daruriyah ni maknanya spontan, darurah. Macam kita biasa dengar perkataan darurat. Darurah ni spontan. Sebab tu dalam keadaan darurat babi boleh makan. Sebab apa? Sebab waktu tu spontan, tak ada makanan langsung, nyawa nak hujung-hujung nak mati dah. Kemudian babi lalu ke depan, dia pun tangkap, gigit terus peha babi tu dengan tujuan supaya boleh hidup lagi. Maka boleh tak? Hukumnya boleh. Sebab apa? Darur, spontan tadi. Dia terpaksa. Tapi kekah sekali tu je lah. Jangan bawa balik lah, lagi peha sebelah simpan dalam air, buat makan esok. Tu tak boleh. Itu kan darurah dah. Darurah ni ketika itu ya, bila terdesak sangat, maknanya dalam keadaan tak ada makanan langsung, nyawa dah hujung. Tu darur. Jadi darur ni makna spontan. Jadi kalau disebut ilmu daruriyah, itu maksudnya ilmu yang diterima. Ilmu tu maksud kefahaman yang diterima secara spontan. Sebab tu atas dunia ni ada dua ilmu. Satu ilmu daruriyah, satu ilmu nazariyah. Ilmu daruriyah ni boleh kata semua orang dapat, hatta si kafir pun, dan biasanya tak mengaji pun tahu ilmu ni. Contoh, boleh saya rasa semua negara traffic light sama, betul? Hijau jalan, kuning sedia nak berhenti, merah berhenti. Dan ilmu ni tak payah mengaji teruk-teruk, tak ada nak kata mengaji sampai 3 tahun nak faham lampu traffic light. Pergi mana pun semua orang tahu benda ni. Itu contoh ilmu daruriyah. Tengok hijau orang tahu jalan. Pergilah mana-mana pun, negara mana pun. Contoh lagi ilmu daruriyah. Biasanya orang memang faham kalau hangguk tu maksudnya apa? Yes, ya, naam. Atau kita pergi tanah Arab, walaupun kita tak kerti cakap Arab, tapi kita buat gaya gini, dia faham tak? Okey. Sebab itu satu ilmu yang semua orang ada dan semua orang tahu. Tak payah belajar teruk pun tahu. Itulah namanya daruriyah. Daruriyah. Lagi macam matematik, 1 tambah 1. Seluruh dunia kata 1 tambah 1 sama dengan 2. Mana ada negara mana yang tak setuju dengan kiraan macam ni? Semua sama. Itulah nama ilmu daruriyah. Ilmu yang diterima secara spontan. Tengok orang lelaki tu, dia kata ini dia lelaki, ini jantinanya man, kan? Semua tahu benda tu. Benda ni tak payah nak teruk-teruk mengaji. Kan tak? Sama juga, minta maaf cakap, hubungan suami isteri tak payah belajar, semua orang tahu. Betul tak? Sampai masanya dia tahu lah. Macam mana? Ini ada pula cadangan untuk dibuatkan satu pendidikan seks di sekolah. Dia terima akal. Sebab tu dia tak faham mana daruriyah dan mana nazariyah. Sebab tu kita kata tadi, siapa lebih cerdik, ulama agama atau orang akademik? Akademik dia rasa perlunya pendidikan seks. Orang alim ulama kaji dah benda ni. Dia tahu dah perbezaan ilmu, mana daruriyah ni, mana nazariyah ni. Ini termasuk dalam daruriyah. Bila dalam daruriyah, tak payah buat pendidikan. Ini semua orang tahu. Contoh, makan dengan tangan. Nak kena ajar ke? Semua orang tahu makan dengan tangan. Nah, ada kena masuk kursus dulu, cara-cara nak makan nasi. Ada? Mana ada? Ada. Budak-budak kecil pun tahu dah, kan? Cuma dia makan tu bersepah sikit, tu je lah. Tapi nak kata erti dia. Sebab ini satu fitrah yang memang bila manusia tu lahir, satu fitrah Allah dah berikan pada dia. Begitu juga, memang satu fitrah kita orang lelaki tengok perempuan jadi suka. Betul tak? Betul tak? Tak jawab takut juga. Takut lelaki sama lelaki pula kan. Itu satu fitrah. Benda tu tak payah nak diajar. Ada kita buat kelas dulu. Okey, kalau kamu nampak perempuan rambut dia panjang, kamu kena suka kat dia. Tak payah ajar. Benda tu memang Allah dah letakkan. Istilah bahasa kita panggil default setting. Memang asal-asal tu dah ada lah dalam diri benda tu. Sampai masa dia masa kecil memang tak rasa lagi, kan? Sampai besar tu syahwat tu dah mula ada. Tengok dia dah mula rasa suka, rasa minat, rasa malu. Ada. Tu fitrah. Itulah juga disebut daruriyah, ilmu daruriyah. Jadi ilmu daruriyah ni bukan hanya kepada orang Islam, tapi semua orang, termasuk orang kafir pun. Sebab tu orang kafir pun sama je. Sifat kemanusiaan dia tu sama je. Al-a'radul basyariyah sama je.
lapar pergi cari makan. Benda tu tak payah ajar. Benda tu semua memang fitrah yang ada dalam diri kita. Daruriyah tu. Sampai tahap daruriyah tu dia merasakan ada sesuatu yang kawal dia. Itu pun adalah satu fitrah. Ada sesuatu yang kawal dia, ada sesuatu yang kawal dia, ada sesuatu yang kawal dia, ada sesuatu yang lebih. Itu pun adalah satu fitrah. Ada sesuatu yang kawal dia, ada sesuatu yang lebih. Itu pun adalah satu fitrah. Ada sesuatu yang kawal dia, ada sesuatu yang lebih. Fitrah. Ada sesuatu yang kawal dia, ada sesuatu yang lebih. Fitrah. Ada sesuatu yang kawal dia, ada sesuatu yang lebih. Dia kata macam tu. Tapi sebenarnya kata dia tu bohong. Sebab apa? Sebab percaya ada kuasa yang menguasai kita tu adalah fitrah yang Allah dah letak dalam hati. Buktinya kata Dr. Abdul Karim Zaidan, ada satu pilot jet pejuang, jet tentera ni, waktu kepak dia kena tembak, bila kepak dia kena tembak, jet dia nak jatuh. Dia ni ateis, tak percaya Tuhan. Bila jet dia nak jatuh, dia terlampau takut keadaan tu, terkeluar di mulut dia, "Oh my God," dia kata. Maknanya hakikat sebenar, bila dia tersepit, bila dia susah, dia akan menyebut, dia akan memanggil satu kuasa yang dia tahu kuasa tu menguasai diri dia. Itulah namanya Tuhan, God. Sebab tu agama-agama lain juga mempercayai adanya Tuhan, kecuali si ateis tadi tu je. Baik Hindu, baik Buddha, baik Kristian ataupun apa-apa agama yang selain daripada Islam, mereka percaya ada Tuhan. Tetapi kepercayaan tu macam mana? Sebabkan mereka tak ada panduan syarak, mereka hanya menggunakan akal semata-mata. Maka terhasillah Tuhan-Tuhan yang direka cipta. Ingat saya 6 kalau tak silap saya kira. Ada banyak tangan dia. Bila kita tanya pasal banyak tangan, Tuhan banyak kerja ni kata. Tuhan nak buat ni, nak buat ni, nak buat. Jadi banyak kerja, tangan kena banyak. Sebab apa dia? Sebab dia pakai akal. Dia rasa sebab Tuhan banyak kerja, kita kena buat Tuhan ni banyak tangan. Dia yang buat Tuhan banyak tangan. Bukan Tuhan yang memang yang buat dia, patut Tuhan buat dia. Dia buat Tuhan sebab dia fikir dengan akal. Jadi kalau macam tu, siapa Tuhan? Nak? Kalau ada satu lagi tu pula, perut buncit, duduk. Ada seorang kawan, saya tumpang kereta dia bukan Islam lah, dia Buddha. Jadi dia letak patung tokong dia tu lah, dia letak dalam kereta, cik je. Mula-mula dia ngadap cermin sana, cermin depan. Sekali tu saya tumpang kali yang lain, saya tengok dah menghadap sini, tak menghadap cermin depan. Jadi saya tanyalah, hari tu menghadap sana, kenapa sini sekarang sudah menghadap sini? Saya takut Tuhan, saya takut saya bawa laju, dia kata. Apa kata? Kita pun ketawa dah. Bukan kita pelekeh, tapi ini benda yang memang terang-terang mengarut. Akal yang waras takkan boleh terima macam tu ke Tuhan? Ini yang kita kena bawa mereka untuk kenal Tuhan yang sebenar. Kan? Sebab tu saya cakap, kalau betul lah kerajaan betul-betul orang cakap faham agama, faham Islam, dia akan izinkan media TV tu untuk buat satu satu rancangan dalam TV, memanggil panel-panel agama Islam dengan wakil-wakil agama lain, dan kita berbahas soal agama. Bukan untuk tujuan persenda, tapi nak menegakkan yang hak. Kalaulah kita buat begitu, ramai dah akan jadi Islam, insya-Allah. Betul tak? Tapi dah seolah-olah dah lah tak buat satu hal, puji pula agama lain.
Puji Tuhan. Gi ziarah pula kuil dia. Ada macam mana? Padahal benda terang-terang batil, benda terang-terang tak betul. Dan apa kita nak girai benda yang tak betul? Gitu. Jadi benda ni mengarut. Tetapi kepercayaan tu telah ada dalam hati setiap manusia, percaya adanya satu kuasa yang lebih berkuasa daripada dia. Sehingga kan mana-mana manusia pun bila tersepit, dia akan nampak kuasa tu. Dia akan sebut, oh my God. Terjemahnya, wahai Tuhanku, tolonglah aku. Siapa-siapa pun kan? Jadi dia akan sebut begitu. Maknanya dalam hatinya percaya adanya satu kuasa yang dinamakan Tuhan, tapi dia tak kenal Tuhan. Untuk mengenal Tuhan tu memerlukan ilmu satu lagi. Nama ilmu tu ilmu nazariyah. Ilmu daruriyah tadi baru spontan saja dalam setiap diri manusia. Macam tadilah, bila dia tersepit secara spontan dia sebut, oh my God. Bila dia susah, oh my God. Jadi maknanya lafaz God tu dah ada dalam hati dia. Cuma siapakah God yang dia percaya? Ini yang kita kena betulkan. Ini yang kita kena selamatkan mereka tu. Malah zaman kita hari ni bukan orang kafir je tak kenal God-nya. Orang Islam tu sendiri kadang-kadang tak kenal juga God dia siapa, Tuhan dia siapa. Betul tak? Setakat sebut nama Allah, semua orang boleh sebut nama Allah. Betul tak? Acap lihat sebut nama Allah. Boleh, bukan aku Islam boleh sebut nama Allah di bibir, tapi dia tak kenal Allah tu macam mana? Bagaimana nak sebut di hatinya? Tak. Jadi sama tak dia dengan si kafir? Sama. Dari mana beza dia? Sebab tu pentingnya mengenal Allah, bukan hanya menyebut nama Allah, tapi mengenal Allah. Kalau setakat sebut, semua orang boleh sebut. Yang kita nak bukan sebut sahaja, tapi nak kenal. Bila kenal, bila dah kenal Allah, dan bila kita dah kenal Allah, setiap kali kita sebut nama Allah, dia akan terkesan di hati sebab kenal. Betul tak? Contoh, tuan-tuan dah kenal saya, Ustaz Syakir Nasuha. Jadi macam malam ni, kadang ada orang tak tahu jadual kuliah kan, dia pun tanya AJK, malam ni siapa kuliah kita malam ni? AJK sebut Ustaz Syakir Nasuha. Sebabkan dia dah kenal saya, bila sebut je nama saya Ustaz Syakir Nasuha, dengar hati dia, di fikiran Nasuha yang tu, yang kena. Yang kadang dia bawa biskut tu je. Ingat biskut tak apa lagi. Orang Terengganu, dulu saya kuliah bulanan Terengganu. Sebulan sekali pergi Terengganu. Masa tu zaman muda lagi, tak menikah lagi. Dah menikah tak boleh jauh-jauh sangat lah, rindu. Jadi sebab tu sekarang saya tak pergilah. Dia pun panggil pun kata tak lah, Perak pun tak ambil pusing ni saya cakap. Kan? Dulu pergi Terengganu. Dan bila pergi saya bawa telur masin. Sebab dulu pondok kami kami beli itik. Telur itik tu kami peram dia dalam air garam, buat jadi telur masin. Jadi kat belakang kereta banyak-banyak, bawa pergi Terengganu jual. Jadi kadang-kadang mereka tak ingat saya. Ustaz apa kuliah kita malam ni? Ustaz yang telur masin tu kata. Dia panggil saya Ustaz telur masin, kurang asam. Tapi nak ceritanya macam tu. Kalau orang kita kenal, sebut nama dia, masuk tu dalam kepala. Kenal. Cuba kalau orang tu kita tak kenal. Kan? Siapa dia ni? Mak mana? Tak terbayang tak? Tak terbayang sebab tak dikenal. Begitulah juga bila orang kenal Allah, sebut nama Allah, tu masuk dalam hati dia. Allah. Timbul terus rasa gerun, rasa takut, rasa taat, semua tu ada.
Lagi tinggi pengenalannya, lagi tinggi takwanya. Makna takwa ialah takut. Lagi tinggi kenalnya Allah, lagi tinggi takutnya pada Allah. Itu yang berlaku pada Nabi kita Muhammad SAW. Dan satu hadis, sahabat kata kat Nabi, engkau tak apalah ya Rasulullah, engkau tu Nabi Allah, kan? Kau buat amal sikit pun tak apa sebab engkau Rasul. Kami ni siapa? Kami kena buat amal banyak-banyak gitu gini. Ada sahabat mengeluh kat Nabi. Bila Nabi dengar gitu, berubah wajah Nabi, berkerut merah padam Nabi. Nabi marah. Nabi kata, kamu cakap begitu, kamu tahu tak, orang yang paling takut kepada Allah tidak ada orang lain melainkan aku. Kan? Kalau dikatakan Nabi tak apalah, semayang sikit-sikit pun tak apa, kita ni kan kena semayang lebih-lebih lah. Nabi kata, kalau kamu kata begitu, orang yang paling takut dengan Allah, aku, kata Nabi, tak ada orang lain. Kenapa Nabi orang paling takut dengan Allah, sedangkan dia Nabi dah, jamin syurga dah? Takkan Nabi tak masuk syurga, betul tak? Kita pakai logik akal kita, takkan Nabi tak masuk syurga? Dia Nabi, tu Nabi, kekasih Allah. Tapi Nabi paling takut dengan Allah. Sebab apa? Sebab dia kenal Allah tu siapa. Maksud kenal Allah tu siapa? Allah tu maha berkuasa. Jadi soalan saya, berkuasa atau tidak Allah letakkan Nabi-Nya dalam neraka? Boleh tak? Boleh. Itu maksud dia kenal. Walaupun aku tahu aku Nabi, kata Nabi, walaupun aku tahu aku ni Nabi, kekasih Allah, tapi Allah tetap berkuasa kalau nak letak aku dalam api neraka. Itu maksudnya. Sebab dia kenal dia paling takut dengan Allah. Suatu ulama paling takut dengan Allah sebab dia kenal. Suatu ulama dia lagi takut, lagi kuat di ibadah sebab dia takut. Padahal kalau ikut dia dah banyak dah, dia alim dah, ilmu banyak dah, lebih kurang pun tak apa dah, tak lagi kuat dia beramal. Tuan Guru Haji Ma'arif, kalau orang lama mungkin kenal Tuan Guru Haji Ma'arif dulu, dia kuat betul sembahyang sunat. Saya tak sempat jumpa dia, tapi orang lama cerita kat saya, betul Ustaz, dia kata, kami AJK lepas habis kuliah tu ada makan, kata. Jadi kami tunggu kat meja makan, tengok Tok Guru tak keluar-keluar, kata. Jadi kata, seorang pergi tengok Ustaz, Tok Guru buat apa kat dalam. Kita tunggu daripada tadi, lauk naik sejuk dah ni lauk, kata. Tengok-tengok Tok Guru semayang. Tok Guru semayang, kata. Akhirnya tunggu-tunggu. Dia kata tak apa, gini, hang duduk tepi Tok Guru. Tok Guru bagi salam, dia cakap Tok Guru jemput makan. Kalau tak, dia semayang lagi. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Kan? Jadi Tok Guru bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tok Guru jemput makan. Baik-baik, bawa pergi makan. Kalau tak, Allahu Akbar. Yang mereka ni kata pelik, tengok Tok Guru pas semayang. Tok Guru pula tengok dia pelik pas makan. Dia, sebab makam tak sama. Dia kenal Allah lah. Dia kata, kalau aku tak banyak semayang, aku nak bawa apa depan Tuhan, kata. Tu yang aku semayang banyak-banyak pun belum tentu Allah terima. Kalau sikit aku semayang, lepas tu Allah tak terima, lagi teruk aku nanti. Jadi kurang-kurang aku buat banyak, dalam banyak-banyak tu salah satu Allah terima, jadilah. Sebab mereka kenal Allah. Kita banyak dah ni, tarawih 8 rakaat pun banyak dah tu, kata. Kan kita kata memanglah banyak dari sudut angka, tapi confirm kan Allah terima semua. Kalau Allah tak terima macam suatu ada istilah fastabiqul khairat, berlumba-lumba dalam kebajikan. Biar banyak-banyak kebajikan kita. Sebab memang kita buat, tapi terima tak terima kita tak tahu. Tu. Jadi banyakkan lagi. Bab kata Tok Guru kami, walaupun kita tak pandai memanah, tapi panah banyak-banyak. Takkan dalam banyak-banyak tak kena tengah-tengah tu. Takkan semua kona kot lain, teruk benar panah dia. Tak? Macam tu juga kita. Kita doa banyak-banyak, dalam banyak-banyak doa, takkan Allah tak makbul satu pun. Kita semayang banyak-banyak, takkan Allah tak terima satu pun. Tapi kena banyak. Kalau sikit, dalam ibadah kita pun, orang cakap kekurangan ilmu lagi, bacaan tunggang langgang, yang panjang pendek, yang pendek panjang, yang dengung-dengung, yang tak berdengung pun dengung, kaki dengung. Ada kan? Jadi nak kiranya Allah kurangnya kita, tapi takut Allah tak terima. Jadi maka buat biar lebih tak apa.
Dah. Dan Nabilah orang yang paling takut dengan Allah sebab dia kenal Allah. Jadi apa yang kita nak cerita sini, apa tu ilmu nazariyah? Nazar ni maksudnya tilik. Nazar ni asal maknanya lihat, tengok. Cuma apa beza tapi kalau kitab-kitab lama, ulama menterjemahkan nazar ni dengan perkataan tilik. Jadi apa beza tilik dengan melihat? Menilik dengan melihat. Dari sudut bahasa Melayu kita, menilik dengan melihat, apa beza? Okey, beza ni macam ni, saya tunjukkan. Kalau melihat macam ni, ni melihat. Kalau menilik macam ni, faham beza dia? Kalau melihat macam ni, kalau menilik macam ni. Maksudnya melihat dengan teliti, sungguh-sungguh, perhati betul-betul. Itu nazariyah. Sebab tu ilmu daruriyah tadi yang saya sebut tadi tu ada pada semua orang. Orang kafir nampak tak pokok sawit? Nampaklah. Nampak tak burung terbang? Nampak. Nampak tak kucing berjalan? Nampak. Semua orang nampak. Kita pun nampak, orang kafir pun nampak. Tapi kalau orang yang beriman, dia ada ilmu nazariyah, dia tengok sawit bukan hanya sawit yang dipandang, tapi bagaimana Allah mencipta sawit. Dia nampak kehebatan Allah, kekuasaan Allah, sehingga terkeluar di mulutnya subhanallah, masya Allah. Sebab dia nampak keagungan Allah. Allah buat langit tak ada tiang, awan boleh bergerak ke atas. Tuan-tuan, awan tu sebenarnya air. Ini pun telah dibuktikan dengan kajian sains. Rupanya awan kita nampak macam kapas, macam benda lembut. Sebenarnya ia adalah air. Bukti dia air, bila kau terbang langgar awan berkepul banyak, apa jadi kat kau terbang? Dia akan bergegar. Seperti mana kita bawa kereta langgar lopak air, apa jadi? Kereta kita. Begitulah. Kalaulah awan tu hanya sekadar asap-asap macam tu je, takkan bergoyang kau terbang. Nampak? Tapi fikir macam mana air boleh terapung ke atas. Itu nazariyah. Bukan sekadar tengok awan, oh terang hari ni. Itu orang biasa pun nampak terang. Tapi orang yang beriman, Allahu Akbar, hebat engkau wahai Tuhan, berkuasanya engkau wahai Tuhan, dahsyatnya engkau wahai Tuhan, kau boleh buat begini. Allah. Itu nazariyah dia. Sebab tu bila sampai tahap nazariyah, bila dia tilik betul-betul, maka dia akan mencari siapa yang buat semua ni, siapa yang cipta semua ni, siapa yang jadikan semua ni. Bila siapa tu, maka disitulah bermulanya mencari tu Tuhan. Maka Allah utuskan para nabinya dan para rasulnya untuk mengajar umat manusia siapa yang engkau cari itu. Maka yang Allah, siapa yang betul-betul mencari, Allah akan berikan kepada dia makrifah, sehingga akhirnya dia mengenal akan Tuhannya. Begitu juga dalam kita orang Islam yang dah nama Islam. Kalau kita buat tak kisah je ilmu tauhid, agak-agak kita makrifah tak kenal Tuhan? Tak. Tapi kalau dia sungguh-sungguh cari, dia nak belajar, saya nak cari engkau wahai Tuhan, saya nak belajar tentang Tuhan, apa sifat Tuhan, dia cari, insya-Allah dia akan jumpa. Maksud jumpa tu, jumpa pengenalan Tuhan, sifat-sifat Allah dia faham. Sampai satu tahap tuan-tuan, sebut nama Allah mengalir air mata. Jadi sebab, jadi rasa kasih sayang Allah, seperti mana lebihnya lagi kasih sayang seorang mak ayah. Rasa kasih, rasa takut dengan Allah untuk melakukan satu benda yang Allah tak suka, rasa tu datang. Dan tu dipanggil ilmu rasa. Dia ada ilmu mengaji baru, namanya ilmu mengaji. Ini kita duduk mengaji ni, tapi kadang-kadang kita belum rasa. Bila sampai tahap rasa, perasaan tak boleh berdusta, dia akan merasa di hati dia. Nak cakap tak reti, hanya orang yang rasa saja boleh merasainya. Contoh macam makanan lah. Masak-masak, kita kenal, oh ini mi goreng, oh ini telur goreng, ini sayur. Itu baru kenal makanan, belum merasa makanan. Tapi kadang-kadang kenal dengan tengok tu pun kita dah macam, sedap ni rasa ni, tapi belum rasa lagi. Kita baru tengok je, nampak sedap ni kata.
Tapi belum rasa. Setelah dia ambil masuk dalam mulut, baru dia tahu sedap tak sedap. Bila dah rasa sedap, nak lagi tak? Begitu juga orang yang telah merasai kelazatan mengenal Tuhan. Itu yang jadi macam Tok Guru Haji Ma'arif, pas semayang, pas semayang. Sebab dia dah merasa kelazatan solat menghadap Tuhannya. Kita tadi pah makan. Sebab kita merasai kelazatan mi goreng tu. Saya cakap saya lah, sebab lagi kawan bawa pergi makan. Kadang kan, macam tu lah. Tu bezanya kan. Saya nak bagi nampak faham mana bezanya. Tapi tak apa, kita teruskan beribadah dan berilmu, mengaji, istiqamah solat berjemaah. Lepas tu ada kuliah pengajian, kita duduk belajar, kita mengaji beramal, sungguh-sungguh. Sampai satu tahap Allah akan bukakan pintu makrifah dia. Bila dah terbuka, dia tahulah bagaimana dia rasa. Kan? Sebab kadang-kadang rahsia Tuhan ni Allah bagi dekat setiap orang berbeza-beza. Ikut apa yang dia dapat, apa yang dia rasa. Dia rasa, dia akan tahu. Kadang-kadang dengan sebab rasa itulah menyebabkan seseorang tu berubah drastik, berubah tiba-tiba. Dulu kita tengok macam orang jahat apa semua, tiba-tiba berubah tu, jadi betul-betul baik. Sebab dia dah merasai suatu benda. Apa dia? Hanya dia dengan Tuhannya sahaja yang tahu. Allah bagi kat dia, kan? Kita begitulah, usahakan dulu, insya-Allah nama-nama Allah bagi. Kata dalam ilmu tasawuf dia ada 3, takhalli, tahalli, tajalli. Hurufnya sama, cuma beza titik. Takhalli kha, ta kha lam. Kalau tahalli tahalam, kalau tajalli tajim lam. Takhalli, tahalli, tajalli. Takhalli ni kata Tok Guru iaitu cuci hati. Buang dulu benda-benda berkeladak dalam hati kita, benda-benda maksiat. Gini tuan-tuan, kita dah makin berumur. Sampai bila lagi aku nak jadi jahat? Cakap gitu pada diri. Sampai bila lagi aku nak bermalas-malas, nak semayang malas? Aku makin tua, uban makin banyak kat rambut ni Dulu boleh kira 1, 2, 3, lah ni tak boleh kira dah, terlampau banyak. Kita pun renung diri kita. Kawan-kawan dah seorang-seorang pergi. Hari tu orang ni, hari tu orang ni. Adik-beradik pun ada yang pindah, saudara mara ada pindah. Aku mungkin tak lama lagi kata. Penyakit dah bersusun, ubat sebekas. Dulu sebekas tu biskut makan, ni ubat sebekas. Macam-macam jenis pil ada. Doktor suruh makan. Bila kita renung semua tu, kok mana aku ni kata. Sampai bila aku nak jadi perangai tak elok, maka buanglah perangai tak sono, melepak-lepak, membuang masa. Baik aku ngaji, baik aku baca Quran, gitu gini-gini buang. Bila dah buang benda tu, tahalli. Tahalli ni isikan pula dengan benda baik. Jangan dah buang-buang biar dia kosong. Bila kosong, setan masuk pula. Dah buang perangai tak elok, masukkan perangai yang elok. Dah buang sifat mazmumah, masukkan sifat mahmudah. Dah tak melepak di kedai kopi, sekarang melepak di surau masjid. Lepak sini kawan dengan orang-orang yang kaki solat, orang yang kaki mengaji. Ubah cara hidup kita. Itu namanya takhalli dan tahalli. Dan kata Tok Guru, buat je dua ni secara istiqamah. Buat sampai masanya yang sesuai, Allah lebih tahu. Allah akan tajallikan hamba ni. Apa maksud tajalli? Allah akan rasakan pada dia kelazatannya, baru dia dapat rasa. Nampak? Samalah. Khusyuk bukan boleh datang sendiri. Bukan kita buat-buat khusyuk tu, kita buat-buat. Tapi kita usaha sembahyang, kita latih, jangan ingat benda lain, kosongkan fikiran, fokus pada sampai satu tahap memang khusyuk tu Allah bagi terus kat dia. Bila sampai tahap khusyuk, saya ada seorang kawan, satu hari tu dia cerita kat saya, tak tahulah Ustaz, dia kata saya sembahyang ni tiba-tiba saya merasakan Allah ada depan saya, tapi saya tak berani nak angkat kepala. Saya rasa Allah sedang melihat saya ketika sembahyang. Dan saya merasakan di kanan saya syurga, di kiri saya neraka. Saya duduk di tengah-tengah. Sembahyang tu saya menggigil, dia kata.
Bercucur air mata daripada rakaat pertama sampai tahiyat. Bercucur air mata menangis. Allah, baca teresak-esak. Saya rasa saya tak tahulah. Itulah satu-satunya sembahyang yang saya betul-betul ingat Allah, dia kata. Kan? Memang ada orang Allah bagi dia rasa macam tu. Kita cakap alah, jangan alah-alah. Ada orang memang Allah bagi. Kan? Satu perasaan begitu. Dia dapat rasa. Itu saya kata rasa. Orang yang tak pernah rasa mungkin akan mempersendakan. Sama lah macam kita makan. Kita dah makan kedai tu, memang sedap. Kita cerita kat kawan, ui sedap, aku makan dah kedai tu. Siap tarik macam tu. Tak? Kawan dia kata, yelah tu sedap. Yelah tu sedap sebab dia tak rasa lagi. Kita bawa dia pergi makan, tengok dia tarik lagi 2 kali. Kita tarik sekali je, dia 2 kali tadi. Tengok tiap-tiap malam duduk situ. Sebab apa? Sebab dah rasa. Sebab tu jangan persenda orang yang merasa. Kadang-kadang ada orang tu dia cerita dia mimpi Nabi ke kan. Soal dia bohong tak bohong, itu dia dengan Tuhan. Tapi kalau betul, kalau betul macam mana? Sebab apa? Sebab kita tak tahu. Makam orang berbeza-beza. Gitu. Itulah namanya ilmu nazariyah. Ilmu yang perlu kepada penelitian. Kalau merasai ada Tuhan, itu baru daruriyah. Semua orang rasa. Orang bukan Islam pun rasa. Tapi nazariyahnya, mana Tuhan tu? Macam mana nak kenal? Belajar apa sifatnya. Nazariyah itulah termasuk dalam pengajian yang dinamakan sifat 20, sampai dia benar-benar mengenal Tuhannya. Dipanggil hakikat makrifah, kan? Mengenal akan Tuhan. Jadi nazariyah ni dia tak ada pada semua orang, melainkan siapa yang Allah pilih. Sehingga kan dalam hadis Nabi kata, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah nak dia jadi baik, Allah faqihkan dia tentang agamanya. Faqih maksud apa? Faham. Allah fahamkan dia tentang agamanya. Gitu. Nak boleh faham, boleh duduk rumah saja lepas tu faham. Boleh tak? Duduk rumah tengok TV, lepas tu faham akidah sifat 20. Boleh tak? Tak boleh. Nak faham kat mana? Tempat orang mengajar, tempat orang mengaji. Kita pun, walaupun mungkin tempat mengaji itu bukan semua orang faham, tapi itulah tempat untuk kita dapat faham. Kita pun usahakan pergi kat tempat macam tu, kita duduk. Boleh jadi dalam ramai-ramai Allah pilih kita untuk Allah berikan kefahaman tu. Sebab man yuridillah, siapa yang Allah kehendak. Jadi usaha kita apa? Hadir. Kemudian serah kepada Tuhan untuk Allah pilih siapa yang Allah berkehendak. Yufaqihu fiddin, Allah fahamkan dia dengan agama. Itu juga bergantung dengan usaha dia. Kalau dia bersungguh-sungguh nak faham agama, insya-Allah Allah bukakan dia kefahaman. Tapi kalau bersungguh pun tidak, kan, lambat sikit jap tengok jam. Macam mana tak? Dia pun macam ya habis awal tak apa kan. Kalau dia pun macam nak tak nak je satu benda tu, dia takkan dapat. Kalau dunia ni, kalau jawatan, contoh jawatan lah, ada jawatan kosong, tapi kita tak pohon, kita pun macam nak tak nak, dapat ke? Orang berebut nak jawatan tu, kita seorang buat macam nak tak nak, dapat ke? Tak dapat. Sedangkan orang yang kadang-kadang nak pun tak dapat juga. Melainkan bila dia betul-betul nak, memang mungkin dia baru dapat. Itu baru dunia, apatah lagi akhirat. Kalau kita buat lebih kurang tak dapat. Tapi kalau kita sungguh-sungguh, insya-Allah. Seperti mana disebut di dalam kitab mana, saya pun lupa kitab tu. Tapi Tok Syekh kata apa? Ilmu agama ni mahal dia umpama macam rantai emas, dia kata. Diibaratkan macam rantai emas. Rantai emas ni kan suatu benda yang sangat bernilai, harganya mahal. Orang berebut nak dia, kan, rantai emas ni. Begitu jugalah ilmu. Tapi kalau dikalung rantai emas itu pada leher babi, adakah babi nak sangat rantai emas tu? Ambil rantai emas tu, kalung kat leher babi, adakah babi jadi bangga dengan rantai tu? Babi tu kata ada. Ada, dia tetap babi dia tu. Sodok, makan apa dia buat, tak peduli. Dia tak peduli apa yang terkalung di lehernya.
Sebab apa? Sebab babi tak kenal erti nilai emas. Rantai yang sama kita bawa keluar daripada leher babi tadi, kita kalung pada leher manusia. Bila dikalung pada leher manusia, apa jadi dengan manusia tu? Terima kasih. Oh, cantiknya emas ni. Dia kata cantik, pada dia tak tahu tadi babi pakai kata. Kan? Tapi nak ceritanya, sebab apa disonok? Sebab apa dia bangga? Sebab manusia kenal nilai emas. Babi tadi tak kenal nilai emas. Begitulah kata ulama, orang yang beriman kenal nilai ilmu, maka dia berlumba-lumba nak ilmu tu, dan dia berbangga bila dia dapat ilmu tu. Tapi kalau orang yang tidak mengenali agama, maka dia tak mengenali juga ilmu itu. Menyebabkan ilmu ni dia rasa indah tak indah. Ada tak ada sudah, buat tak kisah. Sama je. Ada pengajian ke tak ada pengajian, macam tu juga dia. Tak ada beza. Kan? Jadi gitu. Jadi kita usahalah. Moga-moga dengan usaha kita ni lah tanda kita sungguh-sungguh nak Tuhan kita supaya Allah masukkan kita dalam syurga ni. Sebab tu Nabi kata syurga hanya untuk orang yang nak sahaja. Nabi katanya tu. Sahabat pun pelik. Sahabat kata, adakah orang tak nak syurga wahai Rasulullah? Apa maksud Nabi? Kalau orang yang nak, dia akan tunjuk nak dia tu sungguh-sungguh ni. Kalau orang yang tak nak, dia tak akan bersungguh-sungguh benda yang dia nak. Jadi kalau kita betul nak, tunjukkan kesungguhan kita. Bukan tunjuk pada saya, tunjuk pada Tuhan. Sebab Allah sedang melihat kita. Sekarang ni. Ilmu nazariyah. Sebab tu dalam kurungan dia kata pengetahuan yang berkehendakkan fikir. Sebab tu macam saya sebut tadi, ilmu daruriyahnya, kalau tengok pokok, orang kafir tengok pokok, dia fikir pasal Tuhan. Dia tak fikir. Yang dia fikir apa boleh buat untung. Jadi semua orang fikir macam tu. Kita pun sama. Tapi bezanya iman dengan si kafir, orang beriman bila tengok alam, dia nampak siapa yang mencipta alam. Sebab dia berpengetahuan yang berkehendak kepada fikir. Dia akan berfikir, macam mana boleh jadi macam ni? Siapa yang berkuasa jadikan macam ni? Macam tu. Bukan hanya melihat, nak fikir untung dunia sahaja. Gitu. Dan dia kata lagi, boleh mentadbirkan segala-segala pekerjaan dengan fikiran yang halus-halus dan yang sulit-sulit. Maksudnya akal tadi tu. Akal ni Allah berikan kita pada manusia. Dengan akal tu kita dapat mentadbir segala pekerjaan. Pekerjaan di sini dengan makna urusan. Kita boleh menguruskan bermacam-macam urusan. Hari ini terjadinya perlembagaan lah, sistem pentadbiran, semuanya datang daripada mana? Akal, fikiran manusia. Sebab tu manusia dia ada organisasi. Lembu ada organisasi ke? Kat dalam kandang tu ada ketua, ada timbalan, ada? Mana ada, sama je semua lembu tu. Mana ada ketua ke timbalan ke ataupun bekas ke, tak ada. Kan tak? Itu dia. Jadi dia kata segala urusan kita manusia nak, dengan akal kita boleh menguruskan. Dengan fikiran yang halus-halus, malah bukan sekat menguruskan soal yang biasa-biasa, sampai benda yang halus-halus pun kita boleh fikir. Dengan sebab Allah beri akal pada kita tadi tu. Sampai benda dalam-dalam, dan yang sulit-sulit, benda yang payah-payah pun ada orang dia mampu fikir. Dahsyat otak dia. Dia boleh ingat. Kawan saya, dia punya telefon tak ada nombor siapa-siapa pun tak ada. Phone book dia tu kosong. Saya pun pelik kata, kamu tak simpan siapa-siapa nombor ke? Dia kata, hang sebut nama siapa, aku sebut nombor telefon dia. Dia semua dalam kepala. Setiap kawan dia, semua dia tahu. 01 berapa kawan. Kita nombor kita sendiri kadang-kadang tak ingat. Betul lah. Bila orang tanya nombor apa, Jap buka dulu kata. Dia nombor sendiri tak ingat, tak kata nombor orang. Kan? Tu makna ada orang yang Allah berikan IQ dia cukup cerdas, sampai boleh fikir halus-halus, fikir sulit-sulit. Jadi bayangkan kalau orang tu bijak pandai tapi tak disandarkan dengan ilmu agama, rugilah. Kepandaiannya hanya semata-mata untuk urusan dunia. Ini yang berlaku banyak. Bila budak pandai hantar mana? MRSM ke sekolah agama? Kan? Belajar itu. Bukanlah kata tak boleh. Yalah, dah itu siapa yang nak hafal Quran? Siapa nak hafal hadis? Yang hantar semua yang dah memang tak lipi. Saya pengalaman jaga sekolah tok guru kan. Dia nak hantar anak tu geleng pala geleng. Saya kata awal.
Kuat nak geleng, apa hal ni? Kenapa duk geleng? Allah ustaz, anak saya ni ustaz kata. Nah, habis dah ustaz, hantar sekolah lari kata. Macam-macam pom-pom dia cerita anak dia. Lepas tu last sekali saya celah dia ni. Habis tu kenapa? Habis tu nak hantar sekolah ustaz kata. Dah macam-macam nak hantar sekolah ni. Lepas tu bila perangai-perangai budak-budak sekolah agama nampak tak elok, orang mula berkata, tengok tu malah sekolah agama tengok perangai tak senonoh. Memang tak senonoh, dah hantar semua yang jenis macam tu. Kita nak bentuk pun susah, ingat senang nak bentuk. Nak repair kereta pun susah, ini nak repair orang. Ya. Lepas tu pula dia tak bagi rotan lah tu. Ustaz jangan rotan nak saya. Ustaz rotan, saya rotan ustaz balik. Nah, umpamanya macam kereta kita kemek, lepas tu kita hantar kedai ketuk, tulis pun situ kedai ketuk. Cik tolong betulkan balik bodi kereta saya ni, tapi dengan syarat jangan ketuk. Macam ni nak buat? Kawan tu pun menong tengok kereta tu. Macam mana aku nak buat tapi tak boleh ketuk. Lama kawan tu pun tiup sampai kiamat tak habis. Kan tak? Pada Nabi suruh rotan, cuma bukan sampai mencederakan. Rotan sebagai ingatan, supaya dia ingat benda ni tak boleh, benda ni salah. Dan rotan di tapak kaki. Kenapa di tapak kaki? Dulu mungkin orang tak nampak kesan dia. Bila dibuat kajian sains, rupanya di tapak kaki kini ada reseptor-reseptor. Reseptor tu dia bersambung sampai ke otak. Bila ditepuk tapak kaki ni, dia akan hantar satu mesej sampai ke otak, menyebabkan otak yang asalnya dia punya neutron dia pasif, jadi pum berkembang. Akhirnya budak ni jadi boleh berfikir. Rupanya macam tu. Sebab tu ada kaedah refleksologi, jalan atas batu tajam, untuk mencerdaskan balik akal, supaya bila tua jangan jadi nyanyok. Jangan jadi nyanyok tu punca sebab otak tu dia jadi pasif, dia tak aktif. Tu yang kadang-kadang kita tak ingat letak kat mana. Dia marah bini dia, "Jauh, kopiah aku mana?" kata. "Aku nak pergi surau ni, dah lambat ni, ustaz dah ceramah dah tu," kata. "Kopiah mana?" Bini pun habis longkar ke atas bekas baju apa semua. Tahu-tahu tengok-tengok atas kepala dia. Tu atas kepala tu apa? Loh, pakai dah punya, dia kata. Dia mau pergi surau. Pipi dia kata malam ni sejuk noh, musim-musim hujan ni. Kawan dia kata memang sejuk, hang tak pakai kain pelekat. Kain pelekat pula tinggal. Apa nyanyuk? Kan tak ingat. Tu rupanya ada kajian. Jadi apa yang Nabi ajar semua tepat. Semua betul. Cuma tinggal lagi kita nak cari hikmah dia. Gitu. Itulah. Boleh fikir yang halus-halus, yang sulit-sulit, dan daripadanya tempat terbit dan terpancarnya berbagai-bagai manfaat. Dengan akal tadi, kalau pandai guna, dengan akal itulah terkeluar macam-macam idea, macam-macam benda-benda yang bernas-bernas yang mendatangkan manfaat dan kebahagiaan bagi manusia. Hari ni terhasil telefon tak ada wire. Pakai siapa tu? Akal lah. Bijaknya akal manusia sampai boleh buat telefon, boleh bercakap dengan orang punyalah jauh, boleh keluar suara. Kita duduk Mekah, mak kita duduk di Malaysia, boleh cakap dengan dia padahal jauh berapa batu kilometer pun semua. Kan tak? Tu kata canggih. Kan? Bukan canggih alat tu, akal manusia yang Allah cipta sampai boleh buat satu alat yang nampak canggih. Gitu. Tu dia. Kebahagiaan manusia sampai dengan akal ni lah orang cipta macam-macam barang sehingga membahagiakan kita, memudahkan kita. Nak pergi surau, adanya motor, orang cipta motor, kenderaan dan sebagainya. Macam-macam lah. Tetapi kiranya, dia kata, kiranya tu sekiranya. Tetapi sekiranya akal itu bersendirian, kalau akal sahaja, maka tidak akan dapat akal sejahtera. Kalau akal tu duduk sorang-sorang, pakai akal je, menyebabkan akal tu tidak akan sejahtera. Maksud tidak akan sejahtera, akal tu akan rosak. Akal yang waras dia tak akan dapat, dia akan jadi mereng. Dan akal yang sihat tidak dapat mendapatkan akal yang sihat. Sebab tengok contoh, dia ni bijak pandai, soal matematik pandai, kira-kira pandai. Akhirnya bila dia pakai akal semata-mata tapi tak berpandukan syarak, maka kepandaian matematiknya disalahgunakan. Apa disalahgunakan? Akhirnya tak apa, kita buat kilang arak sebab cukainya tinggi, boleh menguntungkan ekonomi negara. Tak apa, kita buat cukai ni, cukai jalan, cukai, padahal terang-terang Nabi kata cukai itu hukumnya haram.
Kan? Tapi buat sebab apa? Sebab pakai otak rasa, pakai akal dia rasa ini menguntungkan. Sebab kiraannya, oh banyak untung akan dapat ni kata. Macam ni boleh kaut. Tapi akhirnya walaupun cukai kita banyak, dengan kilang arak lah ada, pusat judi pun ada, konon-kononnya dengan cukai yang tinggi pada arak dan judi ni akan menguntungkan ekonomi negara. Jadi kalau betul menguntungkan ekonomi negara, bermakna negara kita dah jadi kaya. Kaya ke kita sekarang? Fikir kan? Sebab apa? Sebab mu pakai akal je, tak ikut Allah, tak ikut Rasulullah. Sebab kamu rasa kamu lebih bijak daripada Tuhan, lebih bijak daripada baginda Nabi. Sehingga kan apa yang Allah kata, apa Nabi kata, kamu tak nak ikut. Kamu ikut kepala otak kamu. Sehingga kan akhirnya tak mendatangkan kejayaan. Sebab akal semata-mata. Maka akan jadi rosak. Hari ni tengok orang langgar orang sampai seret berkilometer. Okey, mabuk. Tu pakai akal yang tak waras ni. Kan? Sebab apa? Pakai akal semata-mata, maka merosakkan. Dan melainkan dia kata macam mana saya buktikan. Okey. Okey, akal kita fikir kata kalau orang mencuri, kita hukumkan dia dengan penjara 5 tahun contoh, denda RM50,000. Walhasil tengok adakah kes curi berkurangan? Tak. Makin teruk. Sebab apa? Sebab bukan itu cara menyelesaikannya. Cara menyelesaikannya Allah ajar dalam Quran. Asariku wasariqatu faqata'u aydiyahuma. Pencuri lelaki, pencuri perempuan, hendaklah engkau potong tangan mereka. Jadi kaedahnya Allah suruh potong tangan. Jadi walaupun kamu nak fikir macam mana nak kurangkan kes kecurian, maka berpandukan syarak. Syarak kata potong tangan. Maka akal tak boleh jalan sendiri, akal mesti dipandu dengan syarak. Syarak kata apa? Potong tangan. Okey. Itu satu. Kemudian pula yang dikatakan syarak tak boleh jalan sendiri, kena pakai akal sama. Sama juga undang-undang hudud tadi potong tangan, dia tak boleh syarak semata-mata, dia kena ada akal juga. Kalau dia semata-mata, rosak juga. Contoh, okey, kita laksanakan hudud potong tangan. Siapa saja mencuri, semua potong tangan. Lain-lain kali ada seorang makcik kena tangkap kerana apa? Mencuri susu. Bila bicara mahkamah, hakim tanya, kenapa makcik curi? Anak saya dah 3 hari menangis-nangis, tak ada susu, dia kata. Jadi saya tak ada duit, jadi saya terpaksa curi juga. Sebab tak mampu nak tengok anak saya menangis melalak ni. Tapi saya janji dengan diri saya, nanti saya ada duit, saya akan bayar balik. Konon-kononnya okey, kita ikut syarak juga. Sedangkan sebab makcik mencuri, hukum syarak mesti potong tangan. Potong juga tangan makcik tu. Boleh tak? Tak boleh. Maka sebab tu syarak mesti juga berapitan dengan akal. Maka walaupun syarak kata potong tangan, tengok pula sebab dia. Oh, pasal dia susah. Bila susah, akal kita berfikir, takkan nak hukum. Orang ni bukan suka-suka curi, dia terpaksa curi sebab kesusahan dia. Maka dia dimaaf. Kemudian ditanya pula, kat tempat makcik tu tak ada YB ke? Tak ada wakil rakyat situ? Kan? Makcik tak minta ke dia? Minta dah. Tapi dia kata dia nak rasmi sana rasmi sini, dia tak nak tolong makcik. Maka panggil YB tu. YB tu patut kena potong tangan. Sebab dia tak menjalankan kerja dia, sehingga menyebabkan ada orang yang susah. Nampak? Jadi kat sini baru nampak salah siapa. Apa yang saya nak maksudkan, inilah dia dua-dua, akal dan syarak. Syarak dan akal. Bukan akal semata dan juga bukan syarak semata. Itulah kaitan dunia dan akhirat. Bukan dunia sahaja, bukan akhirat sahaja. Dunia pun kita perlu, akhirat pun kita perlu. Tapi kita kena cari di mana titik tengah dia, supaya dunia dan akhirat berselari. Kan? Gitu. Okey. Walhasil dia kata, kesimpulan dia, nak habis dah, jangan risau, jangan buat muka pelik itu. Walhasil antara keduanya itu berlaziman dan berhajat antara satu dengan yang lain. Jadi kesimpulan dia kata akal
berlaziman, berhajat antara satu sama lain, iaitu akal berhajat kepada syarak dan syarak juga berhajat kepada akal. Dah habis. Okey dah. Cukup tu kan. Itulah perbahasan kita pada malam ini. Kadang ada orang tak faham, dia kata apa punya lama, kata bukan pasal lama, tapi saya kena habiskan ayat tu. Kalau tidak tergantung orang balik dalam keadaan bukan tak faham tapi salah faham. Bila salah faham fitnah. Nanti orang akan tuduh saya ajar benda yang salah. Jadi nak tak nak saya kena selesaikan juga supaya komplit faham tu. Maka barulah habis. Dan kita akan sambung kuliah akan datang. Tajuk seterusnya bahagian hukum akal. Boleh? Boleh Okey, bahagian hukum akal kita sambung kuliah akan datang insya-Allah. Wallahu alam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabiy Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'malal salihin wa niyyatana niyyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bi mauti syuhada wa dikinal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina azaban nar wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.